Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi'alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ni untuk kita sambung di muka surat 59 kalau tak salah saya lah. Nah, minggu lepas dia saya pun duk keliru dengan jadual. Kadang-kadang saya main tengok orang duk ceramah kan. Jadi memanglah dah dimaklumkan, cuma kadang-kadang saya terlupa. Nah, dia ada selang-seli tu, baguslah juga kan. Baguslah juga. Jadi bila orang telefon saya, ada ke malam ni? Saya kena telefon, orang lain tanya ada ke ni? Malam ni siaran langsung. Nanti tuan-tuan kena senyum lah ni. Siaran langsung. Hak mana tak betul tu kan, jangan duk kena delete, kena edit orang lagi. Orang kata masuk TV 9 lagi, kata apa muka surat 59 insya-Allah. Minggu lepas kita bincang pasal perkataan bimusaitir ataupun bastah. Ada ketikanya kita baca dengan sad, ada ketikanya kita baca dengan sin, ada ketikanya kita baca dua wajah, sin pun boleh, sad pun boleh. Itu yang minggu lepas. Okey, jadi tuan-tuan kena buka lah, kena baca, kemudian tandakan dalam Al-Quran dengan pensil ke dengan pen ke. Jadi bila kita baca seorang-seorang, taklah duk gagau merata kan, jadi kita tanda. Kalau ada yang buku ni, kita boleh rujuk buku ni kan. Ada hari ni insya-Allah bertajwid, latihan 46 muka surat 59, bertajwid pada membaca kalimah ana, lakinna, az-zununa, ar-rasula dan as-sabila. Bertajwid pada membaca kalimah ana, lakinna, az-zununa, ar-rasula dan as-sabila. Di muka surat 60 dia bagi contoh. Senang kita nak pandu. Dia bagi kalimah, kemudian ruangan kolom hak kedua tu dipanjangkan ketika waqaf. Waqaf ni bila kita berhenti. Saya ulang balik, waqaf ni makna berhenti. Kalau kita pergi Mekah, dekat traffic light signboard dia tulis quf, berhenti. Dia tak kata waqaf. Quf ni dia kata berhentilah. Suruhan, kata suruh, kata apa, dia suruh kita berhentilah dekat traffic light, quf. Kita ingat balik, quf ni makna waqaf, berhenti kan. Banyak sikit-sikit lah perkataan Arab, tegak-tegak yang kita boleh. Kemudian kolom yang ketiga, dipendekkan ketika wasal. Kalimah ni kita baca dengan pendek ketika wasal. Apa makna wasal? Kita baca sambung. Jumpa perkataan yang kita masukkan tadi ni, kita baca sambung, dipendekkan ketika baca sambung. Kemudian dia bagi surah. Jadi kita boleh buka surah-surah ni, muka surat sekian-sekian, ayat berapa, tandakan dalam Quran kita. Supaya nanti bila kita baca seorang-seorang, kita boleh baca pendek ke, panjang ke, yang lain-lain pun sama juga. Okey, dia bagi perkataan ana. Ana ni di atas alif tu dia tulis bulat. Dia tulis bulat. Ada dua tau, kadang-kadang bulat, kadang-kadang dia buat lonjong, bulat lonjong juga. Dalam Quran
Saya tak pasang kena buka Quran hak yang barulah. Ni saya buat Quran hak lama. Nah, Quran yang lama ni dia tak buat pun. Quran yang baru Mushaf Osmani, dia ada dua. Kedua-duanya bulat tapi dia belonjong sikit. Nah, ana. Dia buat bulat ni. Kadang-kadang ataf ali dia buat bulat panjang tu. Dia beza tu. Nah. Ada lonjong, ada bulat. Kita tengok hak dalam ni dulu. Okey. Ana, kemudian lakinna az-zununa ar-rasula as-sabila. Itu perkataan dia di kolom ujung tu surah. Kita boleh rujuk dalam ana ni, ditulis di mana-mana surah jumpa ana yang ada tanda bulat. Okey, kita akan baca panjang ketika waqaf. Bila kita berhenti atas perkataan ana tu dibaca dengan panjang. Tapi kalau kita sambung wasal, jadi kita baca pendek. Ana tu dibaca pendek. Hak yang ada bulat di atas alif. Begitulah juga lakinna az-zununa ar-rasula as-sabila, yang mana alif tu ada tanda bulat. Okey, kalau kita baca waqaf, berhenti, kita berhenti dengan panjang. Berapa harakat? Kita tengok kat bawah tu. Tapi kalau kita baca sambung wasal, kolom yang ketiga tu, kita baca dengan pendek. Tak dibaca alif tu, tak dibunyikan, tak dipanjangkan. Okey? Boleh ke faham nah? Boleh faham. Kalau tak faham angkat tangan. Tak faham angkat tangan. Saya tak faham. Kamera fokus kat orang angkat tangan tu. Dia tak faham. Nampak macam lah kan? Kak Minah duduk belakang sangat ni, sepak dah Kak Minah. Macam tak suka dah kat saya. Okey, tengok yang penting perhatian. Itu penting, perhatian. Alif yang bertanda bulat yang saya buat tadi ni dipanjangkan ketika waqaf. Dia buat dalam kurungan mat tabi'i. Ingat balik mat tabi'i itu hak kita bajang berapa harakat? Dua harakat. Panjangnya 2 harakat. Mat tabi'i. Okey, dipendekkan ketika wasal. Alif yang ada tanda bulat tu, kalau kita baca waqaf, berhenti, kita baca dengan panjang 2 harakat. Baca sambung, alif tu dibaca pendek, tak dibaca panjang. Nah, yang kedua, alif yang bertanda bulat tiada dibaca, hanya sentiasa dipendekkan. Nah, ada ketika terjumpa alif yang ada tanda bulat hitam tu tidak dibaca, hanya sentiasa dipendekkan. Alif ada tanda bulat. Yang ketiga, alif yang tidak bertanda, tak ada tanda apa, sentiasa dibaca dengan mat tabi'i. Sentiasa dibaca dengan mat tabi'i. Okey. Kemudian yang keempat, alif yang ada yang bertanda. Ni kita tulis. Yang ada buku tak apa. Alif yang ada tanda macam ni. Nak kata apa? Pedang lah. Boleh pedang ke bihun ke apa ke, tak tahulah. Depa tak nampak. Sebosok lagi tu dia. Tu dia. Nampak? Tu baru nampak. Yang sebenarnya umur banyak dah kan, bukan masalah kona tu. Okey. Alif yang ada tanda macam tu, apa hukum dia?
pasti dipanjangkan lebih daripada mad tabi'i, lebih pada 2 harakat. Ada ketikanya kita baca 4, ada ketikanya kita baca 5, ada ketikanya baca 6 harakat. Tekat tu je. Nah, tu alif yang ada tanda macam pedang tu, saya nak kata apa? Pedang lah. Nah, ada ketikanya dibaca lebih daripada 2 harakat mad tabi'i. Lebih tu berapa harakat? Ada 4, ada 5, ada 6. Yang 4 tu kita tengok dalam mad jaiz munfasil, mesti ada alif tu. Mesti ada alif tu. Mad jaiz boleh baca 5, boleh baca 4. Tapi saya dah bak tu mad jaiz elok aulanya dibaca 4. Mad wajib ada juga tu elok dibaca 5, tak salah baca 4. Ada ketikanya 6 harakat, iaitulah mad lazim kalimi musaqqal waladdallin. Ada juga. Macam mana nak kenal sat 4, sat 5, sat 6? Dah dulu lepas dah ke tu? Sudah abang dah kan? Kalau mad wajib, ingat lagi tak? Mad mesti alif, waw, ya. Hak tu jangan lupa lah. Itu huruf mad. Sagi tanya huruf mad tak tahu pula. Alif, waw, ya yang ada tanda mati. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah mad wajib. Ada tanda tu, tapi kita baca 5 pasal mad wajib muttasil. Ni saya ulang balik ni. Lepas dah ni. Ni tuan-tuan buat lebih heran ni. Lepas dah ni. Saya ulang balik. Mad jaiz munfasil ada juga ni. Sama juga. Huruf mad mati bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Nah, jadi mad jaiz boleh baca 4 atau 5. Jadi eloknya baca 4. Mad jaiz munfasil. Boleh lah. Ni saya ulang balik, tak mahu nak ulang lagi, kata duk ulang lah. Ada yang tak tahu duk apa bosak tengah-tengah duk dengar macam tak lepas dah ni. Lepas dah saya ulang balik. Jadi ada tanda tu macam pedang. Jadi dibaca lebih pada 2 harakat. Kalau bawah pada 3 dia tak buat ni. Dia buat macam biasa. Tapi bubuh ni lebih pada 2 harakat, tu mad tabi'i. Lebih pada 2 harakat. 4, 5 ataupun 6. Ni saya ulang balik. Kita ulang tak apa kan? Boleh ke ulang? Pasti dipanjangkan lebih daripada mad tabi'i. Demikian juga pada huruf waw dan ya. Sama juga waw ataupun ya yang ada tanda macam tu, kita baca lebih pada 2 harakat. Nah, huruf mad ni 3, alif, waw, ya. Okey, boleh. Sekarang kita cuba baca di muka surat 60. Saya bacakan, tuan-tuan dengar, tuan-tuan semaklah hak yang ada di buku ni lah. Hak yang ada buku ni. Kesian juga yang tak ada buku ni, nak buat macam mana lah. Nak buat macam mana? Ada? Ramai yang tak ada buku ni. Kalau Imam Syafi'i tak apalah, dia dengarkan dia. Kita bukan keturunan Imam Syafi'i. Tak boleh lupa. Dalam duk habang pun lupa. Jadi kalau boleh, carilah buku ni. Carilah buku ni. Dia boleh bantu. Saya boleh tulis lah, saya tulis. Kesian juga kan?
Yang pertama kalimah ana. Okey, ana. Yang kedua kalimah lakinna. Lakinna. Yang ketiga az-zununa. Az-zununa, kemudian ar-rasula. Kemudian as-sabila. As-sabila. Nampak tak? Sudah abang tak nampak, memang nak matilah. Nampak ke tak nampak, memang nak matilah. Yang saya nak sutkan sini ni alif ni, alif. Alif yang ada pada perkataan ni yang ada tanda bulat. Semua ada tanda bulat ni. Alif yang tak ada tanda bulat biar pergi ke dia, jangan peduli ke dia. Ni yang ada tanda bulat ni. Okey? Dipanjangkan ketika waqaf. Ni ana ni dipanjangkan ketika waqaf. Dah bagi contoh, wa innama ana, berhenti tang tu. Wa innama ana dalam surah apa? Mana-mana surah. Jumpa di mana-mana surah perkataan ana. Contoh dalam kuliah sama. Nah, wala ana abidum ma abadtum wala ana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana. Kalau kata kok tangin nak berhenti tang tu, kok tangin nak berhenti tang tu, berhenti dengan wakaf dengan dipanjangkan dua harakat. Dia bagi contoh ni, wa innama ana, wa innama ana, berhenti tang ni, wakaf, berhenti, panjangnya dua harakat, panjangnya dua harakat ketika wakaf, ketika berhenti. Boleh. Kalau kita baca wasal, sambung, maka dipendekkan. Dia bagi contoh, wa innama ana nadhirum mubin. Dia tulis ana juga, tapi dalam ni dia tulis pendek lah, nak bagi nampak pendek. Wa innama ana nadhirum mubin. Wa in nama, dia tulis lagu ni, ana nadhirum mubin, ana nadhirum mubin. Ni pendek, tapi dalam Quran dia tak tulis lagu ni, dia tulis panjang, ada alif. Kita yang baca tu kena baca pendek. Bila wasal, bila wasal. Boleh faham? Wa innama ana nadhirum mubin. Lagu tu memanglah kita baca lagu tu pun, kita baca Qulya pun sama ya. Wala ana abidum ma abadtum. Pasal kita baca wasal. Kalau kita nak wakaf dengan dua harakat, dipanjangkan dua harakat. Wa innama ana, berhenti. Lagi sambung balik. Wa innama ana nadhirum mubin. Kalau kita wakaf, panjang dua harakat.
kalau kita sambung wasal, kita baca dengan pendek. Boleh ke? Tak hati nak abang dah, tekat tu ya. Nah, tak hati nak abang dah. Ni ajak pasien lama Cikgu Mat lah. Pasien baru dia macam-macam, kita ajak pasien lama dah. Okey, sama juga perkataan di bawah. Lakinna ni ada alif ni. Alif yang ada tanda bulat. Dia tulis ni bukan dakwah tumpah Ni dakwah tumpah kot. Tak ni dia memang dia tulis lagu tu. Kok ni dakwah tumpah kot. Tak. Dia letak tu tanda dia dibaca panjang ketika waqaf, dibaca pendek ketika wasal. Untuk contoh yang kedua, lakinna, jadi kita baca panjang kalau kita waqaf, berhenti atas perkataan lakinna, 2 harakat. Lakinna waqaf, 2 harakat. Kalau sambung, lakinnahu wallahu rabbi, dalam surah Al-Kahfi ayat 38. Muka surat berapa saya tak tahu. Tuan-tuan buka surah Al-Kahfi ayat 38, tuan-tuan tulis macam tu. Dibaca panjang ketika waqaf, 2 harakat, dibaca pendek tanpa mad ketika wasal. Muka surat berapa Pak Tuan? Surah Al-Kahfi ayat 38. Bawah 298. Buka muka surat 298. Tuan-tuan tulis dekat tepi tu ayat 38. Ayat 38. Tu ada. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kalau kita baca berhenti dekat lakinna, panjang, 2 harakat. Kalau sambung, tidak ada mad. Biasanya orang tak berhentilah pasal dia ujung dia awal ayat. Tapi kalau kita baca nak sambung boleh, macam kita baca Fatihah lah, kita sambung berhenti, macam-macam kita boleh baca. Contoh saya baca lagu ni. Summa min nutfatin summa sawwaka rajulan lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Boleh baca lagu tu. Tapi kalau kita tengok sini, kita hak orang Melayu ni mungkin kita berhenti dekat rajula lah. Kita berhenti dekat rajula tu ambil lakinnahu wallah. Kalau kita baca macam kita baca Fatihah lah. Kita baca Fatihah dalam bulan Ramadan, kita sambung 2 nafas ya. Kadang-kadang senafas. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kena berhenti dah nafas pendek. Kalau kita boleh baca sambung, mungkin 1 nafas. Sama juga ayat-ayat lain, kita boleh berhenti. Tapi ada kaedah dia. Jangan pandai-pandai berhenti tanpa kita belajar. Takut kita berhenti wakaf di tempat-tempat yang dilarang. Mungkin akan sampai lepas ni. Dilarang kita wakaf pada tempat-tempat tertentu. Contoh, innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah tu tidak hidup. Mana boleh berhenti tu? Kalau saja kita nak berhenti, kita tahu hukum dia, boleh menyebabkan kita kufur, kita keluar daripada agama Islam. Tapi dah kita tak tahu, kita berhenti ikut dan dia. Berhenti pun ikut dan, sambung balik pun ikut dan. Kan? Kita ni tak apalah, kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Jadi mungkin tang tu lekuk Allah Ta'ala nak maafkan kita. Tapi sebenarnya kita kena belajar. Ada usaha dia. Paling tidak tu beli Quran lagu Pak Tuan tu. Dia ada
panduan untuk tak mana nak berhenti, tak mana nak sambung, lagu mana nak sambung, ada dalam Quran tu. Saya tak buat Quran tu. Saya buat Quran ni. Okey? Okey, baik. Itu lakinna. Jadi kalau kita berhenti, kita berhenti dengan lakinna, dua harakat. Kalau sambung, lakinna huwallahu rabbi. Dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan boleh tulis. Kalau kita berhenti, dua harakat. Kalau sambung, tidak ada mad. Tidak ada mad. Nak kenal lagu mana? Ni, bulat ni. Tadi. Balik kepada kaedah yang dihabaq tadi. Nah, syarat dia alif yang ada tanda mati di atas huruf. Bila kita wakaf, panjang dua harakat seulang balik. Kalau kita wasal, pendek. Pendek. Contoh dia, lakinnahu wallahu rabbi. Boleh nah? Tulislah lagu mana pun. Yang ketiga, az-zununa. Az-zununa dalam surah Al-Ahzab ayat 10, muka surat 419. Kalau tak silap saya buka dengan 419, surah Al-Ahzab ayat 10, perkataan az-zununa. Jadi kita baca wa tazunnuna billahi zununa. Kita wakaf tang tu. Berapa harakat? Dua harakat. Dua harakat. Kalau sambung wa tazunnuna billahi zununa hunalika, dan sambung lagi. Kalau kita sambung wasal nama dia, tidak ada mad. Tidak ada mad. Nah, ingat nah, bila kita baca Quran, seorang-seorang memang kena ke semua. Semua betul. Nah, bila kita belajar, tak boleh panjang rupanya. Ada ketika panjang, ada ketika pendek. Nah, ulang balik. Wa tazunnuna billahi zununa. Ataupun kita baca wasal wa tazunnuna billahi zununa hunalik, muka surat 419. Tanda lagi nah. Ayat 10. Ayat 10. Tu ada. Nah. Wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Baca lagu tu. Kalau kita sambung wa tazunnuna billahi zununa hunalika, sambung tidak ada mad. Nah, tapi kalau kita tengok lagu ni, memang kita berhentilah. Memang kita berhenti. Nak sambung boleh tak? Boleh. Kalau sambung wa tazunnuna billahi zununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kau siapa faham seorang-seorang kah? Boleh kah? Boleh ikut dah? Boleh nah? Kita ada jago ni. Kalau tak betul tolong betul. Nah. Kemudian perkataan ar-rasula. Ar-rasula dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Ayat 66. Muka surat berapa? Al-Ahzab juga. Ayat 66. Muka surat 427. Muka surat 427. Sama juga nah. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kita berhenti dua harakat. Kalau sambung wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na, tidak ada mad. Kalau sambung hak tadi kena baca pendek. Nah, jangan duk baca wa ata'na ar-rasula wa qalu, salah. Nah, bukan lagu tu. Kalau berhenti dua harakat, sambung tidak ada mad. Tanda lah. Tuan-tuan tulislah lagu apa. Kalau berhenti dekat rasula,
waqaf, wa ata'na rasula, 2 harakat. Kalau sambung tidak ada mad. Wa ata'na rasula wa qalu rabbana. Boleh? Sekali kita try baca. Kita baca ayat panjang sikit, tengok melelong tak? Melilau sekali lagi. Kemudian as-sabila, sama juga dalam surah Al-Ahzab ayat 67. Kalau kita waqaf, wa adalluna as-sabila, 2 harakat. Kalau kita waqaf dengan qadar 2 harakat. Okey, kalau sambung wasal, wa adalluna as-sabila rabbana atihim, ayat 67. Di bawah tu, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila, 2 harakat. Pasal kita berhenti. Sambung boleh tak? Boleh. Fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal adab. Lagu tu baca dah. Jangan baca fa adalluna as-sabila rabbana, tu salah. Salah. Boleh? Sekejap lagi kita nak cuba baca waqaf dan juga wasal. Tuan-tuan baca, saya dengar. Jadi kita tolong tanda siap-siap dalam surah-surah ni. Kecuali tadi ana, saya. Tu kita baca sama lah. Ana yang tidak ada tanda tu, tu dibaca panjang. Dibaca panjang. Kalau ana alif yang ada tanda bulat di atas tu, ada ketikanya panjang, ada ketikanya dibaca pendek. Itu kita faham lagu tu saja. Berapa harakat panjang? 2 harakat ketika waqaf. Okey. Tuan-tuan tengok di bawah. Perhatian. Alif yang bertanda bulat dipanjangkan ketika waqaf dalam kurungan mat tabi'i. Mat tabi'i makna 2 harakat, dipendekkan ketika wasal. Alif yang ada tanda bulat dipendekkan ketika wasal. Tu dalam dalam kolom yang ketiga, dipendekkan ketika wasal. Okey. Di mana-mana saja, surah mana pun yang ana tu jumpa tang mana pun, okey, kita baca panjang 2 harakat ketika waqaf, kemudian baca pendek ketika wasal. Tapi lakinna az-zununa ar-rasula as-sabila dalam surah yang saya sebutkan tadi. Boleh nah? Yang kedua, alif yang bertanda bulat tiada dibaca, hanya sentiasa dipendekkan. Kalau jumpa senang lah. Dia bulat juga, tapi dia tak besar sangat, hanya sentiasa dipendekkan, tak dibaca panjang. Alif yang ada tanda macam dalam buku ni, tidak dibaca, hanya sentiasa dipendekkan. Alif ada, tapi tak dibaca alif, tak dibaca dengan panjang. Okey. Yang ketiga, alif yang tidak bertanda sentiasa dibaca dengan mak tabi'i. 15 minit lagi dah. Kemudian alif yang ada tanda macam pedang tu pasti dipanjangkan lebih daripada mak tabi'i. Demikian juga pada huruf waw dan huruf ya. Boleh nah? Okey, tuan-tuan semak dalam buku yang ada tu. Hak yang tak ada nak macam mana? Saya tulis perhabis dululah.
lakinnahu Allah. Rabbi. Nah, kemudian perkataan az-zununa wa tazunnuna wa tazunnuna wa tazunnuna billahi az-zununa. Az-zununa. Kemudian kalau kita baca waqaf wasal wa tazunnuna wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika. Az-zununa hunalika. Kemudian ar-rasulah wa ata'na ar-rasulah wa ata'na ar-rasulah. Kemudian kalau kita wasal wa ata'na wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbuna. Rabbana. Kemudian as-sabila wa adalluna as-sabila wa adallus sabila wa adallus sabila. Nih. Kemudian kalau kita baca wasal wa adalluna, maaf, wa adallunas sabila wa adallunas sabila pendek atihim ni pendek. Ini pendek. Ini pendek. Nah, ada tuan-tuan boleh tengok dalam, kalau yang buku ni mudah sikit lah, saya tulis di papan yang tak cantik, boleh baca lah. Nah, bolehlah baca. Okey, saya baca sekali tuan-tuan dalam buku ni. Tuan-tuan ikut yang mana adalah, yang tak nampak, yang tak ada boleh tengok sini. Perkataan ana, wa innama ana. Kalau kita waqaf, ulang balik, wa innama ana. Baca panjang 2 harakat ketika waqaf. Kalau sambung, wa innama ana nazirum mubin. Ingat nah, dalam Quran ada alif, tapi dalam ni dia tak bubuh alif, nak bagi kita nampak pendek dibaca. Dalam Quran ada alif tapi dibaca pendek. Nah, cuma kita nak kena tengok hak bulat tadi ni. Kalau kita waqaf 2 harakat, kalau kita wasal alif tetapnya ada, bulat tu pun ada, kita kena baca dengan bacaan pendek. Okey, cuma dalam buku ni dia tulis untuk memudahkan kita tengok. Okey.
dalam surah Al-Kahfi. Lakinna itu bila kita baca waqaf. Kalau sambung wasal, lakinna huwallahu rabbi. Saya dengar macam ada orang baca panjang sikit. Nah, terlepas. Lakinna huwallahu rabbi. Perkataan az-zununa, wa nazunnuna billah wa tazunnuna billahi az-zununa. Dua harakat nah panjang. Wa tazunnuna billahi az-zununa hunalik. Dalam surah Al-Ahzab. Sekali kita baca Quran pula. Perkataan ar-rasula wa ata'na ar-rasula. Kalau kita wasal, sambung wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Perkataan as-sabila wa adalluna as-sabila. Kalau wasal, wa adalluna as-sabila rabbana atihim. Okey, dapat nah? Kita buka balik dalam perkataan dari muka Al-Kahfi nah. Yang ana tu di mana-mana saja perkataan ana, termasuk dalam kuliah dan mana-mana lagi, kita baca macam ni lah. Okey, tapi yang lain ni perkataan lakinna azununa ar-rasula dalam surah-surah yang tertulis di sini sahaja. Okey, cuba kita buka muka surah Al-Kahfi ayat 38. Muka surat apa tadi? Lupa dah tak tulis. Muka surat 298. Tak mana pen saya dah. Muka surat 298. Kemudian Ar-Rasulah tadi, Al-Ahzab, muka surat apa tadi? Muka surat 426. Bawah tu bersama juga Al-Ahzab 67, 426 juga. Okey, sekarang kita buka Al-Kahfi ayat 38, muka surat 298. 298. Kita baca di situ. Ayat 38. Okey. Saya bacakan sekali, saya tuan-tuan pula baca nah. Saya baca dua lah. Yang pertama saya berhenti, yang kedua saya sambung. Tuan-tuan semak di muka surat 298. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكننا. Saya berhenti tang tu. Berhenti dengan dua harakat. Saya ulang balik. Summa sawaka rajulan lakinna. Kalau saya wakaf di situ, wakaf dengan dua harakat. Kalau saya sambung, thumma sawwaka rajulan lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Boleh nah? Siapa nak cuba baca ayat ni? Siapa nak cuba baca ayat ni? Lagu saya baca tak sat. Yang pertama saya nak tuan-tuan berhenti, wakaf. Yang kedua sambung.
dipersilakan. Cik puasa nak baca? Try. Boleh try? Tak ada masalah. Ada pendapat yang qala lahu. Lakin ada sabdu, bukan lakina, lakinna wajib al-ghunah. Kalau kita wakaf di situ dua harakat. Kalau kita sambung alhamdulillah, bolehlah tu. Bolehlah. Sebab saya sebut tadi kan, macam kita baca Fatihah juga, kadang-kadang kita baca sambung. Jadi kalau kita baca sambung, pastikan lakinnahu Allah, pendek. Kalau berhenti lakinna, kita pun tak nak berhenti tang lakinna, berhentilah dekat rajula tu. Saya kata kalau nak berhenti, nak pergi berhenti lakinna, betapa berhenti kat rajula lah. Ni cerita kita belajar tajwid, kalau berhenti dekat lakinna dua harakat. Siapa nak cuba lagi? Culatik nak cuba apa? Ya, sila. Jadi kita pakai dulu. Tu cara kita baca alif yang ada tanda mati ketika waqaf. Macam mana? Kalau kita sambung, macam mana cara dah? Okey? Siapa nak cuba? Kita ambil contoh ni cukuplah. Dah dekat pukul 9 dah. Kita ambil contoh hak ni ya. Ataupun nak ambil contoh bawah pula. Muka surat apa tadi? Contoh lain pula. Kita buka Al-Ahzab ayat 10, muka surat 419. Muka 419. Kita pilih-pilih lah. Tak sempat lah. Ada orang masuk mai tanya, awak tak mayang lagi ke 9 lebih lah. Abang dah mengaji, tak kita semayang lah. Okey, kita ambil ayat 10 nah. Siapa nak cuba ayat 10? Saya tak baca ni, tadi saya baca dah. Siapa nak cuba? Yang pertama baca berhenti dekat az-zununa. Yang kedua kita sambung wasal. Ambil ayat iz ja'ukum mir fawqikum sampai bawah. Dipersilakan. Siapa nak cuba? Ada tak? Lagi seminit lagi pukul 9. Nak mati pukul 9 ya? Pak Tuan tengok, Pak Tuan tak percaya.
Boleh, dipersilakan. ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. Kita berarti dua rakaat. Karena ada sambung watazununa. Hunalika btuliyal mu'minun. Ulang balik watazunnu. Zununa hunalika lagu tu. Lagi sekali. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. Zununa hunalika. Zununa hunalika. Alifnya ada tapi tak dibaca ketika wasal. Kalau waqaf ada berapa harakat? 2 harakat. Boleh tak? Contoh-contoh yang lain pun sama juga. Tolong tuan-tuan tanda dalam Quran tuan-tuan masing-masing. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang sempat kita baca pada bulan ini menambahkan lagi pengetahuan kita tentang macam mana kita nak baca Quran ikut hukum tajwid, ikut kemampuan kita lah. Tu sebab jadi kalau ada tuan-tuan yang mungkin belajar di mana-mana, kod-kod saya silap, salah tak mana-mana, sila betulkan. Saya alu-alukan kod-kod, kadang-kadang saya pun tersilap juga. Wallahualam. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.